baik Allah tak siksa kita immediately. Jadi kita nak ambil iktibar daripada semua perkara. Sebab Allah kata kesaksian yang paling tinggi sekali adalah yang diiktiraf oleh Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, betul ke sijil degree tuan-tuan boleh jamin masa depan tuan-tuan? Boleh? Apa dalil? Apa? Okey, saya nak tanya, apa sijil yang boleh jamin masa depan tuan-tuan? Apa sijil? Sijil takwa. Dalil dia dalil. Buka pada surah Talaq. Okey, kita tengok dulu pada surah Al-Hujurat. Saya nak kata sijil yang paling tinggi tadi Surah Al-Hujurat, surah yang ke, lepas tu kita pergi surah Talaq. Surah Al-Hujurat, surah yang ke juzuk 26. Surah yang ke-49. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat 5, muka surat 517. Ini pengiktirafan Allah yang paling tinggi sekali. Ayat 13. Ayat 13. Tapi sijil ni yang manusia paling tak nak ambil. Sijil. Okey. Sijil yang diiktiraf oleh Allah. Manusia lintang pukang cari sijil yang diiktiraf oleh manusia. Tapi sijil yang diiktiraf oleh Allah dia tak nak ambil. Okey. Sedangkan bezanya sijil ni dengan sijil yang lain, sijil ni jamin masa depan kita dengan dalil sekali. Sekejap lagi saya tunjuk apa dia, macam mana sijil menjamin masa depan kita. Okey. Allah kata, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah, yang paling hebat di sisi Allah, yang paling bijaksana di sisi Allah, yang paling cemerlang, yang paling berjaya. Itu semua disebut akramah. Dengan syarat kita baca bahasa Arab. Kalau tak ada, kita cuma hanya bergantung pada terjemahan saja yang disebut yang paling mulia. Jadi kita tak nampak. Okey. So maknanya sijil yang paling tinggi adalah sijil takwa. Kenapa sijil takwa ni penting tuan? Buka pada surah Talaq. Surah 65. Surah 65 ayat 2, 3 dan 4. Surah 65 muka surat 558. Muka surat 558. Sebab kita nak kena ngaji Quran dengan serius tuan, perhati satu persatu, dan faham bentuk secara praktikal. Makin kita faham Quran tuan, makin tenang hidup. Tak kira dalam situasi apa sekalipun. Hari ni tuan-tuan hari tu sejak daripada tahun lepas orang bimbang pasal barang naik kan. Sekarang ni dah naik dah kan? Naik kan? Tuan-tuan makan tak makan? Makan. Makan juga. Kalau saya suka kata saya suka barang tu naik tidak kan? Yang kita bimbang tentang pukang itu berkejam-kejam cerita pasal barang nak naik dan sebagainya, mengaji Quran tak juga. Kan bila kata nak ngaji Quran, kata tak ada masa. Kalau bincang pasal barang naik, kejam-kejam kita bincang. Betul? Hari ini tuan-tuan, kalau kita kata bahawa kita punya rezeki akan terjejas sebab barang naik, makna kita syirik pada Allah. Sebab kita beranggapan bahawa kita punya rezeki bergantung pada turun naiknya harga barang. Nampak? Itu sebab syirik ni jaga-jaga sikit tuan-tuan. Kan? Dan sebenarnya kita punya rezeki ni tidak bergantung kepada apa yang ada kat luar tuan. Tidak bergantung pada turun barang dan naik. Tak ada. Kita punya rezeki bukan bergantung pada itu. Kita punya rezeki bergantung pada Allah. Jauh mana kita taat pada Allah. Hari ni kita tak cukup rezeki, kenapa? Kenapa kita tak cukup rezeki? Sebab barang naik, betul? Siapa cakap macam tu, dia syirik pada Allah. Yang sebenarnya tuan, kita tak cukup rezeki hari ni sebab kita tak taat pada Allah. Itu je. Ini Rasul pada surah Talaq. Allah kata pada ayat 2, akhir ayat 2 tu, apa Allah sebut? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akhir ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Jangan. Allah kata siapa yang bertakwa. Itu sebab sijil takwa itu sangat penting. Apa makna takwa saja kata itu? Apa makna takwa? Compliance. Takwa itu maknanya mematuhi peraturan Allah. Hari ini masuk cakap takwa, takut. Kan? Sebenarnya perkataan takwa itu perkataan waqqa. Waqqa maknanya memelihara. Compliance, mematuhi. Itu makna takwa. Mematuhi peraturan Allah. Siapa yang mematuhi peraturan Allah, Allah kata Allah akan bagi jalan keluar semua masalah barang naik, tuan-tuan. Macam mana nak handle dengan takwa? Tapi dia kata abang naik, macam mana handle barang naik? Jangan beli barang tu. Bagi saya dalil. Tuan-tuan, maknanya kalau nak handle supaya beras jangan naik, jangan makan beras, jangan makan beras, jangan makan nasi. Betul? Pengsan kita tak makan nasi ke? Itu bukan cara handle macam mana harga barang naik. Harga barang naik, handle cara harga barang naik dengan takwa. Sebab Allah kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua ni dikawal oleh Allah. Kalau Allah tak izinkan, barang tu tak naik. Tapi kenapa Allah izinkan? Ada sebab. Salah satu daripada sebabnya sebab mungkin manusia ingkar pada Allah. So Allah biarkan barang tu. Sebab Allah tak akan menzalimi kita. Kenapa berlakunya banjir? Kenapa berlakunya macam-macam musibah? Salah satu sebabnya keingkaran manusia kepada Allah. Itu sebab. So macam mana nak hadapi keadaan tu? Dia jawab. Itu sebab kenapa manusia tak nak ambil sijil takwa. Sedangkan sijil takwa ni jaminan hidup. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa Allah bagi jalan keluar. Adakah sijil engineering kita boleh bagi kita jalan keluar masalah kehidupan kita? Tak ada. Tapi saya tak kata tuan-tuan jadi engineer. Tapi masalah ini kita jadi engineer, kita tak ambil sijil takwa tu. Sebab kita ingat bahawa sijil engineering kita, degree in engineering and whatever degree itu adalah jaminan masa depan hidup kita. Dekat situ dah kita syirik lagi. Dan Allah kata siapa yang bertakwa Allah jadi jalan keluar bagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan bagi rezeki pada mereka daripada jalan yang mereka tidak sangka rezeki. Dan wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang trust Allah, apa dia? Ada panggil apa? Letak jaminan kehidupan dia pada Allah. Allah kata ambil si takwa. Dia yakin dengan benda tu. Dia trust Allah. Allah akan bagi kecukupan dalam kehidupan. Nampak? Ini seni kehidupan yang manusia tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab dia tak nak hidup. Sebab manusia tak sungguh-sungguh mengaji Al-Quran, mengaji bahasa Arab, berbanding dengan mereka mengaji benda lain tu tak. Mengaji tu macam-macam tuan. Saya dekat England mengaji ekonomi, British law, business law dan sebagainya. Sebiji tak guna. Tak pakai. Kan? Masa kerja tak guna pun semua. Tebal-tebal macam ni buku mengaji. Tebal. Buku accounting, buku law lah apa semua. Kalau nak ikut boleh botak kepala mengaji semua. Saya baik tak botak je. Bukan tapi sebiji tak pakai. Tak ada benda tu membazir tu. Wasting our time. Sedangkan banyak benda lain yang patut kita belajar, kita tak belajar. Betul tak? Ini kita kena ambil pelajaran. Don't repeat the same thing pada kita punya anak-anak kita. Pastikan kita lihat anak kita dengan benda yang betul. Okey? Itu yang kita nak ambil balik perhatian kita. Okey. Jadi balik-balik apa? Allah kata, itu juga masuk pada ayat keempat tu. Allah kata di akhir ayat keempat tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah bagi jadi semua urusan kamu jadi mudah. Kita nak semua urusan kita jadi mudah, tapi kita tak nak ambil sijil takwa. Ini yang disebut sebagai, dipanggil apa tuan? Jalan yang terbaik untuk hidup yang terbaik. Sekali nak dapat takwa macam mana? Okey. Allah kata zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, ini kitab yang tidak ada keraguan padanya, dia jadi panduan untuk orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa saja yang akan dapat hidayah. Nampak? Dapat petunjuk lagi. Nampak? Okey? Dapat hidayah.
Jadi itu sebab hari ini tuan, kalau kita dipanggil apa? Nak apa dipanggil? Balik-balik pada ayat kita cakap tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Kita tak mampu untuk bagi hidayah kepada, dipanggil apa? Pada orang yang kita cinta. Yang boleh bagi hidayah hanya Allah. So maknanya tuan, dalam pendidikan anak yang paling penting adalah Allah. So, sebab kalau kita tak mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak yang sebenarnya mendidik diri kita sendiri. Okey, maknanya dalam kita mendidik anak kita, sebab kita tak boleh kontrol anak kita tuan. Kita boleh suruh dia tuan. Kita boleh cakap ni, kadang-kadang dia dengar, kadang tak dengar. Okey, yang boleh pandu dia adalah Allah. Tapi cara kita nak Allah pandu dia, kita kena ikut cakap Allah. Ini Allah sebut pada surah Taha. Tengok pada surah Taha dalam pendidikan. Surah Taha surah yang kalau saya kata anak kita yang besar tuan, anak kita yang kecil pun kadang-kadang tak dengar cakap kita, betul? Okey, kita suruh dia ngaji, betul? Kita suruh dia ngaji ya, adik ngaji. Kita tak ada, dia apa? Dia main. Kita pun tak ada kawal dulu. Tapi masalahnya hari ni tuan, kita suruh dia ngaji, tapi dia cakap apa? Cakap apa? Ayam ngaji tak? Itu masalah kita. Hari ni banyak kita mendidik pakai mulut tuan. Kalau tuan-tuan mendidik pakai mulut tak pesan. Tuan-tuan akan mendidik pakai hati. Apa yang pakai hati? Dengan perbuatan. Kalau tuan-tuan nak suruh anak tuan-tuan mengaji, tuan-tuan kena mengaji, baru anak tuan-tuan kena mengaji. Okey, itu sebab Allah sebut tu pada surah Taha, surah yang ke-20, ayat yang ke ayat yang ke-132, bukan surat 321. Bukan surat 321 ayat 132. Tak kira anak kita kecil ke besar ke, macam ayat saya cakap tadi tuan-tuan, bila Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, apabila kita menghadapi masalah, baiklah pendidikan ataupun anak-anak kita juga menghadapi masalah dalam setiap urusan dan urusan mereka, kehidupan mereka, pekerjaan mereka dan sebagainya, jalan keluar dia adalah takwa. Apa takwa? Kena suruh dia ngaji sungguh-sungguh. Sebab tak ada satu boleh tunjuk jalan keluar pada dia kecuali Allah. Kita doa. Apa mana doa? Doa adalah ketaatan. Doa adalah ketaatan. Hari ini kalau kita minta daripada Allah, ya Allah keluarkan saya daripada masalah, tapi kita tak taat pada Allah, Allah tak akan keluarkan kita dari masalah. Sebab doa bermakna at-ta'ah. Doa ni makna ketaatan. Jadi bila kita hadapi masalah, caranya adalah dengan kita bertakwa, beramal soleh, ngaji Quran. Ngaji Quran, tajwid dia, bahasa Arab dia, faham dia, hafal dia, amalkan dia. Kalau kita buat itu, nanti Allah pelan-pelan akan keluarkan kita daripada masalah itu. Sebab itu syarat yang Allah letak. Kunci kepada untuk handle masalah adalah maknanya ketaatan kepada Allah. Jadi Allah sebut kat sini, dan cara kita mendidik anak kita tuan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhlah anak kamu itu dengan mendirikan solat. Apa makna as-solat? As-solat bermakna at-ta'ah. Solat bermakna taat tuan. Suruhlah anak kamu taat kepada Allah. Itu maknanya. Lepas tu Allah kata wastabir 'alaiha, tapi kamu hendaklah sabar ke atasnya. Apa makna sabar? Sabar pun makna taat. Nanti masa lain saya akan huraikan. Okey, tapi buat masa ni tuan-tuan definisikan solat itu bermakna taat, sabar pun makna taat. So hari ini kita punya kerja adalah suruh saja. Suruh anak kita, keluarga kita, orang yang rapat dengan kita, ahli kita ataupun masyarakat kita taat pada Allah. Tapi dalam masa yang sama Allah kata wastabir, hendaklah kita bersabar. Kita faham sabar ni tahan. Kau maksud macam tu tak? Sabar makna taat. Pada hari ini kalau kita suruh anak kita taat, kita kena taat. Itu cara pendidikan. Kalau kita suruh anak kita mengaji Quran, kita kena ngaji. Kalau kita nak suruh anak kita hafal Quran, kita kena hafal. Baru dia akan berkesan. Sebab ini Allah yang suruh. Tapi orang salah faham. Kita suruh anak kita kita sabar. Mereka terlupa bahawa sabar itu makna taat. Itu sebab bila kita kata mendidik anak ni, mendidik diri kita sendiri. Sebab apa? Kita tak boleh bagi anak kita jadi baik kecuali Allah.
Dan kalau kita nak Allah bagi anak kita baik, kita kena baik, baru Allah boleh bagi anak kita jadi baik. Okey? Jadi kita sambung sekali kita tuan. Sebelah itu pada muka surat X1 itu kita tengok bahawa pentingnya hidayah ni dalam setiap kehidupan kita. Okey, sebab kalau kita tak dapat hidayah, kita akan buat benda yang salah setiap hari. Okey, dan Allah sebut berapa banyak golongan manusia di luar sana yang belum diberi petunjuk oleh Allah. Okey, golongan yang pertama, golongan yang tidak suka membaca dan belajar, terutamanya Al-Quran. Golongan yang tidak suka membaca dan belajar Al-Quran. Okey, ini orang yang belum diberi hidayah tu. Orang yang belajar Quran belum tentu dapat hidayah. Orang tak belajar lagi dia tak dapat hidayah. Nampak? Okey, Allah kata golongan yang saya sebut dari situ, golongan yang pertama yang setiap hari hanya memikirkan soal harta, perut, hawa nafsu dan sebagainya. Cuba tanya kita berapa banyak harta yang kita kumpul itu akan kita bawa bersama pada hari kematian kita. Yang hari-hari tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, sebahagian besar daripada kehidupan kita ni semua cari harta, tu tak? Dalam satu minggu tuan-tuan, berapa banyak tuan-tuan spend tuan-tuan masa cari harta? Daripada pagi sampai petang, sampai malam, tiap-tiap hari Isnin sampai Khamis. Mengaji Quran berapa lama? Belajar Quran kadang-kadang seminggu sekali. Sedangkan objektif kehidupan apa? Objektif kehidupan adalah untuk taat pada Allah. Tapi hari ini objektif kehidupan dah bertukar menjadi cari harta. Oh, dia kata cari harta pun Islam tak larang. Betul, saya tak cakap Islam, saya tak kata Islam larang cari harta. Tapi masalah hari ini, bila kita cari harta, yang kita tak buat apa? Mengaji Quran. Itu yang kita tak buat. Apabila hari ini tuan-tuan, seorang mencari harta, tapi dengan dia cari harta itu menghalang dia jadi Quran, harta itu jadi Tuhan bagi dia. Allah sebut pada surah apa? Buka pada surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24. Buka surat 355. Buka surat 355. Ayat yang ke-37. Ayat ke-37. Ini Allah bagi amaran pada manusia. Bagi manusia tak tahu, sebab dia tak ngaji Quran. Dia tak tahu apa Allah cakap pada dia. Apa Allah sebut kat situ? Ayat 37 surah An-Nur. Allah kata, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikri wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Allah kata seorang lelaki yang tidak dilalaikan, tidak melalaikan mereka, perniagaan mereka, jual beli mereka, pekerjaan mereka daripada zikrillah. Apa makna zikrillah? Perkataan zikir maknanya Al-Quran. Yang tu Allah sebut pada surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami yang menurunkan az-zikra tu. Zikir mana Al-Quran. Seorang lelaki yang tidak melalaikan mereka, pekerjaan mereka dan perniagaan mereka daripada Al-Quran. Tapi hari ini orang cakap, Ustaz tak ngaji. Apa jawab? Tak ada masa Ustaz. Sibuk lah. Sibuk apa? Kenapa tuan-tuan kita tak cakap sama bos kita besok kerja, bos, saya tak boleh datang kerja hari ni, Ustaz. Sibuk lah bos. Boleh? Cakap tu, try sekali besok. Bos, saya tak boleh datang kerja hari ni. Ustaz, sibuk bos. Sibuk lagi. Sibuk apa? Mengaji Quran ke? Sibuk apa boleh jawab. Bos, saya datang lambat sikit hari ni. Kenapa? Saya sibuk hari ni. Sebab hari Isnin kelas Dr. Syafi'i mengaji Quran, bahasa Arab. So saya datang kelas dulu, nanti baru pergi kerja gitu. Try cakap bos. Hari Selasa, bos kata you boleh lewat sikit. Tak boleh bos, saya sibuk hari ni. Sebab hari Selasa malam kelas Dr. Syafi'i lagi, bahasa Arab. Try sekali. Hari Rabu pun jangan pergi. Kata bos, saya tak boleh pergi lah bos. Asal saya payah istiqamah bos. Try sekali cakap. Sebab dia selalu cakap macam tu kan. Apa dia cakap? Allah Ustaz, saya ni kelas bahasa Arab ni, kelas mengaji tajwid ni payah istiqamah. Tapi kenapa kerja dia tak cakap macam tu? Nampak tak? Itu manusia. Allah kata tidak melalaikan kamu. Itu sebab kenapa Allah sebut pada surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Allah guna perkataan yang sama. Tulhi itu mana alha. Kata perkataan alha, tulhi, melalaikan.
Alhaakumut takasur. Apa dia takasur? Asal perkataan kasura. Kasura maknanya banyak. Membanyak-banyak takasura, takasurun. Itu dipanggil membanyak-banyakkan. Program membanyak-banyakkan harta ini telah melalaikan kamu, wahai manusia, daripada Al-Quran. Hatta tumul maqabir. Sehingga kamu apa? Masuk pada nampak. Hari ini tuan, kalau kita mati ada ke harta yang tiga? Ada? Banyak. Banyak. Nampak? Yang kita berlomba-lomba lagi nak buat. Bila cakap macam tu, kadang-kadang orang salah faham. Orang kata, doktor ni tak nak harta. Kan? Siapa kata tak nak harta? Tapi masalah ini, harta itu telah banyak menghalang kita daripada belajar Al-Quran. Ini Allah bagi. Kata kita nak masuk syurga. Masuk syurga dia punya sijil dia bukan engineering, tuan. Masuk syurga sijil dia bukan architecture punya sijil. Masuk syurga sijil dia takwa. Itu sebab kenapa sijil takwa itu paling penting. Nak jamin kita punya hidup dengan apa? Dunia. Allah keluarkan kita daripada masalah, bagi kita handle masalah dengan baik. Allah bagi kita jaminan rezeki yang cukup. Itu sijil takwa. Dan Allah jamin lagi hidup sebaik-baik untuk akhirat. Itu sijil takwa. Dan itu sijil yang mesti tak nak ambil. Sijil itu. Sebab sijil itu mesti melalui dengan bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Nampak? Tertipu manusia. Orang cakap macam tu ramai orang tertipu. Memang ramai. Memang ramai. Itu memang tidak dinafikan. Dalam Quran memang ramai orang tertipu oleh syaitan. Memang ramai orang tak nak bisnis takwa. Okey? Jadi tuan-tuan, berapa? Ajar tidak mengenal seorang itu sihat maupun sakit. Adakah kita telah bersedia? Ini kita dah bincang tadi. Bagaimana mau bersedia, semua itu perlu kepada ilmu. Yang ini kita nak ambil perhatian. Dulu masa saya kecil-kecil tuan, bapak saya juga sama saya pun. Dekat belakang rumah saya itu ramai jiran-jiran saya. Banyak kan miskin-miskin. Saya bukan orang kaya, bapak saya cikgu, mak saya cikgu, tapi cikgu kampung dah, bukan orang kaya sederhana saja. Tapi belakang rumah saya itu ramai lagi orang yang lagi miskin. Kerja mereka cucuk atap saja. Buat apa? Daripada apa? Mumpah kan. Tapi semayang tidak. Bapak saya cakap dengan saya pun, dia kata kamu besok dalam hidup, kalau ditakdirkan kamu besok miskin dekat dunia, kalau ditakdirkan Allah takdir kamu miskin dunia, jangan kamu miskin ke akhirat. Bapak saya cakap ya. Tengok orang kat belakang rumah kita tu, dah miskin, semayang pun tak nak. Dah miskin kat dunia, besok kat akhirat pun nak miskin. Tapi Allah dia pesan lagi, kalau Allah takdirkan kamu kaya dekat dunia, pastikan kamu kaya juga ke akhirat. Jangan kamu baru miskin kamu ke akhirat. Itu yang ayah saya pesan dulu. Okey, asal kata tuan-tuan, kita sambung lagi pada bulan hadapan. Pada bahagian kedua, golongan yang baca tapi tidak faham. Ini golongan yang belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya kata wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.